Okey juga. Assalamualaikum semua. Kepada yang single fit ni, bolehlah tonton sampai habis. Okey? Sebab ni akan di-save di IGTV. Mesti kamu, asyik-asyik dia live, asyik-asyik dia live. Kan? Kita akan bersiaran selama 30, bukan 30 minit, 1 jam. Eva, Assalamualaikum. Abang mau tanya, suara abang jelas, video abang stuck kah? Cuba bagi tahu. Cuba bagi tahu abang. Suara abang jelas kah? Video abang stuck. Sekarang abang pakai baju tajaan daripada Aish Ashraf Butik. Sejuk. Padahal ni abang beli 2 tahun lepas. 2 tahun lepas sempena kahwin abang Zam. Eva, suara abang jelas kah? Oh Eva. Eva, kau satu orang dalam ni. Kita 2 orang je ni live. Dan abang baru perasan Sabah ni Zuhur dia 12.15. Abang tengok masa tadi 12.15 masa dia. Jadi maksudnya kejap lagi ni 15 minit. Nanti jam 12.15 kita akan Alhamdulillah 12.15 tu kalau azan kita senyap sekejap. Senyap sekejap. Kita akan senyap, kita beri laluan kepada azan. Sama juga macam video kalau Eva sudah tengok. Sabri, Assalamualaikum. Kalau Sabri dengan Assalamualaikum Sabri. Kepada Eva dan Sabri yang sudah tengok video abang yang ucapan raya tu, ada satu, tapi nantilah akan datang abang akan bagi dia punya bloopers. Abang tengok bloopers. Abang rakam ada waktu macam ni. Dan waktu abang merakam tu ada azan. Jadi abang diam dalam 5 minit ke 9 minit macam tu lah. Azan. Baru time azan abang record abang punya ucapan raya tu. Sempat lagi abang bising. Nantilah abang kongsikan kamu. So Sabri, abang mau tanya, suara abang okey? Video abang jelas? Suara abang jelas, video abang okey. Itu selalu ayat dia 2 perkara yang abang akan tanya kamu sebelum kita mulakan live kita pada hari ini. Okey, kita live tengah hari sikit. Sebab tadi abang tak boleh juga live terlampau pagi. Sebab kesian beliau abang, orang tua abang semua kan masih tidur lagi. Sudah bangun subuh, lepas tu orang ada tidur sekejap. Jadi abang nak mau ganggu. Boleh je abang live pagi-pagi. Lepas tu abang live waktu begini sebab orang sudah bangun, jadi orang dengar abang bercakap. Sebab mami abang ni suka dengan abang bercakap. Lupa, abang mau pakai earphone ba ni? Semua okey je kan? Kalau abang pakai ni pula, abang lupa sambung. Assalamualaikum Ayub. Okey. Suara Ayub, suara Ana okey tak? Assalamualaikum Ayub. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Ana banyak jasa. Ana banyak dosa dengan ento. Chloe. Am I right? Pronounce your name, Chloe? Assalamualaikum. Sebab abang nampak DP kau bertudung. Jadi Assalamualaikum, Chloe. So sekarang abang berada di rumah. Jadi ada family dan sebagainya. Suara abang jelas? Video abang okey? Suara jelas sebab abang pakai earphone. Tadi lupa pasang earphone. Abang lupa mau plug in. Jadi hari ini kita akan bersiaran untuk chatting, untuk cerita sikit. Mungkin abang akan kongsikan macam abang janjikan lah. Abang akan kongsikan pasal buku ni. Abang sudah baca tajuk yang kedua, which is nice jugalah perkongsian pada hari ini. Abang tengok pun ringkas sekejap dia punya ringkas sekejap pengisian ataupun cerita yang diceritakan oleh si Perlindungan Marpaung untuk kisah yang kedua yang abang akan kongsikan dengan semua, tapi memberi makna. Okey. Ni nah mami abang. Mami jalan kah? Oh. Jadi di jalan kah? Tanya si kita cuma tersekat-sekat. Kalau adik-adik yang lain 7 orang ni tersekat kah video abang? Sebab yalah kita berada di rumah, line tak berapa clear. Line di
itulah, kita tak tahu, bergantung pada nasib juga kali kan. Cuma tersekat-sekat. Abang tanya yang adik-adik yang lain. Herman, Assalamualaikum. Ada dah di sana, Mak? Oh. Mana tuh jalan sudah? Terima kasih pada yang love-love tu. So, mami abang ni dia suka dengar abang bercakap. Macam semalam tiada buat apa-apa pun, sekadar share apa tu, buat IG story je kan. IG story. Ya, IG story je kan. Tapi abang diam je. Sebenarnya semalam kisah dia begini. Abang download semua IGTV abang tu. Abang download sebab abang dalam fasa perlahan-lahan mau masukkan semua episod yang ada di dalam IGTV ni masukkan ke YouTube. Jadi dia ada dekat 19 video perlu di-download ya, Dek. Download. Lepas tu macam abang kemas kini, abang cek satu-satu dan sebagainya. Bila abang cek satu-satu, terus abang macam penat pula aku cek satu-satu. Lucu macam-macam. Macam-macam tersekat pula. Macam-macam apa ni, cerita semalam masa abang download semua abang download daripada handphone ni. Download semua IG, ada cara dia lah. Assalamualaikum Amir. Ada cara dia untuk download semua video IG di IGTV abang ni. Ada cara download. Lepas tu abang cek satu-satu. Sudah download di sini, transfer ke laptop. Bila sudah transfer ke laptop, abang macam rename semua video tu mengikut tarikh dan sebagainya. Sudah rename apa semua video tu. Lepas tu abang cek satu-satu video. Abang cek minit permulaan dengan minit terakhir. Takut ada yang stuck kah ataupun tidak terdownload kah dan sebagainya. Benda tu berlangsung selama 1 hari. Sampaikan kepada kamu 8 orang yang ada di sini, dekat malam semalam lepas isyak kah, Mami cakap dengan abang, Ding, kau tak bercakap-cakap malam hari ni? Dia cakap, macam senyap siap. Macam tu lah. Terus abang punya, mamaku pun perasan juga. Kan yang abang cakap, abang di IG story abang kata, mesti ada orang yang tengah tercari-cari abang. Baik mengaku tu kan. Abang ada IG story tu kan. Tak sampai selang berapa minit macam tu, mami abang datang sudah. Dia cakap, Bang, kenapa, bang pula, Ding, kenapa kau tak bercakap-cakap hari ni? Cakap-cakap yang mami abang maksudkan adalah, kenapa kau tak live hari ni? Terus abang punya, abang mau explain macam, penat lah mau download video. Tak lah, mami abang faham kan. Abang just cakap, nantilah, besok mungkin. So hari ni abang live. Tadi baru je lalu. Kesukaan tu. Dia lalu tu dalam keadaan, anakku bercakap. Rasanya tengah mendengar ni. Ada di dalam bilik, dia rasanya tengah mendengar. Jadi untuk ulasan kejadian kemarin, abang mau ceritakan dengan kamu, kongsikan dengan kamu. Dalam video yang abang load tu, ada part yang abang macam mana salah cakap, ada part yang abang video ada 13 video, 14 video. Lepas tu apa lagi abang salah cakap? Bukan salah cakap lah, macam kejap abang cakap macam ni, kejap abang cakap macam ni, abang ubah-ubah bah ayat abang kejap-kejap ini, lepas tu berubah lagi. So di sini untuk video ke 20 kena silap. Ini IGTV yang ke-20 sebab abang sudah susun semua video. Sekali abang susun video tu, rupa-rupanya ini adalah live yang ke-20. Untuk yang belum diupload ke YouTube, ini adalah live yang ke-20. Jadi bila abang betulkan apa semua, ada sekejap abang cakap 17 video, ada sekejap abang cakap 18 video. So yang ini abang cuba make it clear lah. Jadi kepada adik-adik yang join abang live ni daripada mula sampailah sekarang, so abang perbetulkanlah dari masa ke semasa. Kalau macam adik-adik, ada pula adik-adik di luar sana yang baru tengok live, baru mau join live, kenapa abang Arin sekejap cakap 18, kejap kata 14, kata 15. So benda tu berubah mengikut ikut mood, ikut apa yang abang ingat. Sebab abang bukan orang yang mengingat sangat sebenarnya. Jadi kepada 7 orang yang ada di dalam ni, Assalamualaikum. Amir, Hidayah, Wafa, Eva, Sabri, Asikin dan juga Chloe, betul kan? Kena panggil Chloe ke kau? Nanti salah sebut pula kan? Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, untuk apa lagi abang mau kongsi ya? Oh ya, sebelum tu, sekarang kita jam 12.05. Sekejap lagi jam 12.15 akan masuk waktu Zuhur. Jadi waktu azan tu berkumandang, kita bising je. Tak apa. Maksud abang, masa azan berkumandang tu, kita akan diamlah sekejap. Jadi abang boleh take 5 lah kejap kan. Jadi sambil-sambil kita menunggu azan Zuhur ini masuk, maka kita akan bercerita-cerita lah dulu kan. Jadi kamu apa kabar? Sehat juga? Abang baca dulu komen-komen kamu ni. Mesti kamu suka ni kan, kena baca-baca komen. Okey, Sabri kata okey je, video okey, suara okey kan.
Lepas tu okey juga, cuma bosan tak boleh jalan beraya. Okey, so kalau kita tak boleh jalan beraya, maka kita serikanlah rumah kita dengan suasana beraya. Macam abang sekarang, abang tak beraya pun. Abang pakai baju raya. Tak tersekat. Dan cara abang pula memeriahkan beraya dan sebagainya, sebab kita sekarang semua faham tak boleh beraya ke rumah ke sana sini kan. Semua menggunakan teknologi macam ni lah sekarang. Ada buat IG live, ada buat video chat dan sebagainya. Itu cara macam berjumpa. Dan abang rasa itu lagi meriah sebenarnya, sebab kita boleh kumpul orang jauh-jauh, berkumpul di dalam satu medium ni dan bergambar. Ramai kan orang print screen dan sebagainya. Tadi je tersekat-sekat, sekarang okey je, asikin cakap lah. Lepas tu itu je. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah untuk perkongsian abang berkaitan tentang buku setengah berisi setengah kosong ni, kita sudah mulakan dengan yang pertama. Kepada siapa yang sudah tengok di IGTV, siapa yang sudah tengok di IGTV kan, kita sudah bercerita ke hari raya keberapa? Hari raya kedua, yang kita bercerita tentang bahagian pertama yang berkisar tentang cerita kasih sayang. Bab 1 dia, di dalam bahagian 1, bab 1 berkongsi. Kalau dalam bahagian 1 ni, kalau adik-adik yang dirahmati Allah sekalian mau tahu, dalam bahagian 1 kasih sayang yang bertemakan kasih sayang, dia ada 10 cerita. Maksudnya ada bab, 10 bab. Ada 10 bab berkongsi sampailah bab yang ke-10, telinga si ibu. Lepas tu bahagian 2 dia pula bertemakan komunikasi. Jadi dalam tema itu bab komunikasi ni dia ada 8 cerita. Dia ada 8 cerita. Macam itulah sampailah begitu seterusnya, sebab sini dia ada 5 tema, 5 bahagian, iaitu yang pertama tentang kasih sayang, kedua tema komunikasi, ketiga motivasi, keempat profesionalisme, yang kelima tingkah laku. Jadi kelima bahagian ni, dan dia ada 5 tema ni, dia ada cerita tersendiri. Kepada yang baru sahaja mengikuti perkembangan live abang dan sebagainya, abang terdetik untuk berkongsi dengan kalian semua untuk cerita pasal adab, pasal akhlak, pasal positif, pasal bersangka baik melalui buku Marpalindung. Suka hati aku sebut nama dia, tergigit lidah dia kali. Itu Parlindungan Marpaung. Parlindungan, penulis Indonesia yang diterbitkan oleh PTS. Okey. Waalaikumsalam Aiman. Jadi sebentar lagi kita akan ada solat Zuhur. Jadi kita akan senyap sebentar. Jadi bila kita sudah senyap sebentar, barulah kita sambung. Kita hormat dulu azan Zuhur. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, jadi kita sekarang berada di Syawal yang keempat. Satu penjelasan yang abang mau jelaskan dengan kamu semua, kan abang ada terfikir, sebab video-video yang abang hasilkan di YouTube channel abang adalah apa yang abang fikir mau buat. Jadi baru-baru ni abang tak rancang pun untuk abang buat ucapan raya. Tapi bila abang fikir balik, why not gunakan platform Hati Hidup untuk buat video ucapan raya. Dan ucapan raya tu pun ada juga penjelasan. Kalau siapa yang sudah tengok video abang di Hati Hidup Official tu, ada penjelasan kan yang abang cuba jelaskan dalam Hati Hidup Official tu kan. Lepas tu sudah abang post hari raya kedua malam dia, anda silap. Lepas tu pergi kepada hari raya ketiga, dia terngiang-ngiang di kepala abang untuk macam, Azrin, why not kau sebarkan video ni ucapan raya untuk semua. Lepas tu abang fikir balik, alah, aku sudah cakap dengan adik-adik untuk di dalam live untuk kongsi YouTube channel abang ni, abang sendiri akan sebarkan pada 21 Jun 2020. Abang terfikir, sebab abang mau sebulan dulu kita macam sama-sama berkongsi di dalam YouTube channel tu. Kamulah orang pertama tahu YouTube abang dan sebagainya. Tapi bila tadi lepas subuh apa semua, abang terfikir, tak apalah, kita sebarkanlah video ni untuk setakat ini. Macam tu lah. Jadi abang sudah sebar di Facebook abang, dan juga beberapa orang yang abang kenal di dalam chat, dalam budak-budak KRU yang kenal lah, siapa yang kenal abang akan bagi, sebab supaya dorang tidak tertinggal apa yang abang, sebab bayangkan kalau abang sebar pada 21, dorang baru tengok video yang abang ucapan raya, dia macam gantungnya macam tu lah, macam lambatnya kami tahu, kenapa kami lambat tahu, macam tu lah kan. Tapi sebab abang tahu ramai sana yang macam mengenali abang yang rindu abang dan sebagainya, mau tahu perkembangan abang. Sampailah benda tu abang baru fikir pasal merindui abang. Assalamualaikum Syakirin. Akhirnya aku sebut namamu betul ya Syakirin. Suara abang okey, video abang jelas. Barulah abang terfikir dia macam mana.
Better aku sebarkan cepat-cepat sebab ramai orang yang kenal aku dan merindui kebisingan. Kebisingan yang abang maksudkan tu inilah. Pandai bercakap, suka bercakap, tak pandai berhenti. Ada je topik diceritakan, cara bercakap. Kalau dalam term psikologi kan tak silap, dia ada satu suara dipanggil alpha voice. Kita ada macam peringkat-peringkat apa tu? Syakirin, kita ada peringkat-peringkat suara. Kamu cubalah kaji. Ada satu suara tu dipanggil alpha voice. Alpha voice ni digunakan oleh penceramah-penceramah antara yang kita kenal. Kenal Idin kan? Idin dia gunakan alpha voice. Alif Tega alpha voice. Ebit Liu, Ustaz Ebit Liu. Ebit Liu kawan. Kebanyakan, Alhamdulillah, terima kasih Syakirin. Kebanyakannya penceramah-penceramah di luar sana, dorang menggunakan suara alpha voice. Alpha voice ni adalah suara memujuk. Jadi kalau di adik-adik yang di dalam ni, kalau kamu suara alpha, kan? Kepada mereka adik-adik yang kebanyakannya orang yang paling pandai buat alpha voice ni, kalau kita cerita pasal gender lah, pasal jantina, lelaki. Lelaki memang paling pandai buat alpha voice. Jadi disebabkan alpha voice, sebab semua orang boleh buat alpha voice dan dia punya alpha voice tu ada keunikan masing-masing. Okey, kepada yang terpause ke apa semua, mungkin Aiman terpause, mungkin internet kau barangkali, sebab untuk adik-adik yang di dalam ni yang 8 orang selebihnya tiada pula tercakap stuck video terpause balik-balik sebab mungkin itu connection between your phone and your line. Okay, so kita sekarang sudah berada dalam jam 12.13. So ada 2 minit lagi untuk azan Zohor. Kalau dalam live ni kita sudah 16 minit. Kejap, abang masih tepat 17 minit kita bersiaran dan abang akan kongsikan cerita ni. Sebelum kita bercerita menunggu azan Zohor, cerita pasal buku setengah berisi setengah kosong ni, ada satu benda lagi abang mau jelaskan dengan kamu semua. Terima kasih kepada yang bagi soalan, yang bertubi-tubi bagi soalan, terima kasih. Dan satu juga abang mau jelaskan di sini, terkadang abang memerlukan masa untuk mencari jawapan setiap soalan-soalan yang kamu bagi. Boleh je abang bagi jawapan tu secara terus. Macam yang berkaitan soalanmu ni dek, tapi cantiknya kalau abang, sebab rata-rata soalan-soalan yang dibagi agak mencabar lah bagi diri abang. Tetapi kalau kamu tanya secara live, mungkin abang akan jawab tu pun sama ada abang jawab secara apa yang abang fikir masa sekarang, ataupun abang cakap, untuk bab ni abang tak tahu, nanti abang cuba kaji selepas ini. Sebab abang ambil hikmah ataupun ambil pengajaran daripada cerita live abang sebelum ni. Abang tak pernah lagi menolak soalan. Maksudnya dapat je soalan masa live, abang jawab juga masa tu. Dan terkadang jawapan-jawapan abang masa tu pun aku sendiri mengaku ya, jawapan-jawapanku pun kadang-kadang longgar juga dia punya jawapan sebenarnya. Tidak kukuh, tidak konkret orang bilang. Jadi aku yang mendengar pun rasa macam, kalau kamu perasanlah. Tapi kalau abang sendiri, abang kan semalam pula seharian abang benda lah juga seharian abang ada juga berhenti-berhenti. Abang dengar sikit-sikit live abang starting daripada, kalau kamu tengok IGTV punya live ni yang kena save ni. Okey, azan sudah. Jadi kita akan sambung selepas azan berkumandang solat Zohor bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Sebelah rumah.
Hazira azan. Azan. Mesti kamu tengah perhati-perhati apa? Mesti kamu perhati-perhati abang kan? Apa si abang Arin buat tuh? So, sanggup abang ayun baju, buat rambut, semata-mata mau buat live dengan kamu semua. Dan umpama macam abang tengah bertandang ke rumah kamu semua. Okey, kita sambung. InsyaAllah kita akan bercerita tentang buku ni lagi. Masih lagi. Abang macam sangat suka dengan buku ni sebenarnya. Jadi sebelum abang terangkan dengan lebih lanjut berkenaan ni, insyaAllah sekarang sudah masuk waktu Zohor. Sekarang kita sudah bersiaran selama 23 minit, 5 saat. Dan ada satu benda yang abang mau jelaskan di sini. Sambil-sambil abang jelaskan ni, kamu bagi tahu juga suara jelas atau video stuck tu bagi tahu je. Kalau tiba-tiba stuck apa semua bagi tahu je abang. Okey, abang mau minta permohonan maaf jugalah. Abang macam abang mau memohon maaf kepada kamu semua 7 orang yang ada di sini dan juga kepada mereka yang tengok siaran langsung di IGTV, iaitu perkara berkenaan fasa 3. Fasa 3 live abang. Sepatutnya abang ada buat live fasa 3 selama seminggu untuk sambung kita punya macam cerita dan sebagainya kan, tapi tidak tersambung. Rentetan pertama, waktu tu video live abang stuck. Lepas tu suara tak jelas. Lepas tu banyak stuck, dia memang stuck teruk gila. Dan masa tu abang sangat macam tak payahlah buat. Macam bukanlah tak payahlah buat. Macam yang okey kita buat cara lain pula. Lepas tu abang tidak macam mention okey untuk fasa 3. Dan juga kepada mereka yang abang sudah jemput awal-awal. Memang abang ada jemput. Untuk fasa 3 ni memang abang sudah plan siapa yang dijemput, topik apa dibawa tu sudah ada. Tapi abang macam tangguhkan ataupun boleh katakan abang tukar dengan cara lain, iaitu live macam sekarang ni lah. Dan juga live kita ni tak jugalah bergantung sangat macam buku berkongsi ke. Ada masa kita bercerita-cerita Asia, ada masa kita macam menyanyi kan. Abang kan ada suara, Allah izinkan bersuara, jadi kita nyanyi. Lepas tu ada masa kita macam bercerita macam biasa, santai-santai. Tapi baik molek kiranya setiap kali abang buat live ada perkongsian ataupun ilmu yang abang sampaikan. Jadi Assalamualaikum abang ucapkan kepada Amir, Hazira, Assalamualaikum. Abang nampak tadi waktu azan kau masuk. Wafa, Eva, Sabri, Chloe, Afika. Untuk kamu 7 orang di sini, abang jelaskan semula ya. Disebabkan abang ingat apa tu? Abang mau live tadi dalam 11 lebih kan. Bila abang tengok 11 lebih, kejap. Abang tengok masa waktu solat, 12.15. Macam alamak, mau dekat waktu Zohor sudah ni. Terus abang, tak apalah kita teruskan sahaja waktu Zohor. Nanti waktu Zohor azan kita macam bagi laluan dengan azan, baru kita sambung balik. Sebab abang sudah terbiasa kan, macam terbiasa dengan waktu solat semenanjung. So, kalau waktu solat semenanjung jam 1 lebih.
di sini. Tapi abang sekarang dalam fasa membiasakan. Dan lagi satu tadi, abang cuba live pagi, tapi disebabkan keluarga apa semua masih senyap lagi di rumah ni. Kalau abang bising nanti apa dia cakap kan. Lepas tu abang dekat-dekat tengah hari ni baru abang macam, okay, jomlah kita live. Dan sambil-sambil abang live ni, mami abang mendengar sebenarnya belakang. Untuk macam kamu, kalau kamu mau tahu lagi, abang ulang lagi sekali, iaitu macam semalam abang tiada buat live, abang sekadar aktif di IG story je kan. Macam abang tanya siapa yang rindu baik mengaku macam tu kan. Tak payah kamu mengaku. Mami abang dalam selang beberapa minit mami datang dengan abang. Dia kata, kau nak bercakap-cakap hari ni? Cakap-cakap yang dimaksudkan oleh mami adalah cakap-cakap live, dia kata. Terus abang kata, tak kali aku buat hari ni, mungkin besok. Maksudnya dorang merindui kebisingan abang ni. Kalau keluarga abang sudah rindu dengan bisingnya abang ni, apatah lagi kamu. Okay? Dan waktu-waktu begini pun juga dorang macam tak berapa surut-surut bah. Waktu-waktu macam ni. Kalau selalu petang, pagi-pagi selalu surut. Ding, pergi beli ni. Ding, pergi beli tu. Jadi macam abang ambil ruang waktu tengah hari ni. Jadi kamu semua sehat juga. Sekarang kita sudah raya yang keempat, 4 Syawal. Tak sedar kan? Sudah 4 Syawal kita bersama. Dan cara beraya kali ini sangat berbeza dengan raya-raya sebelumnya. Dan ini yang kita kena terima lah. Suasana raya macam ni kita kena terima. Macam satu suasana barulah. New normal untuk kita semua. Baiklah, semua sudah bersedia untuk kamu mendengar perkongsian daripada abang. Kamu pernah apa ni ya? Okey, cerita abang ni dia tak berbentuk cerita macam hari apa itu bab pertama dalam buku ni. Dia macam satu cerita, pakcik dengan makcik pergi kantin, pergi beraya pula. Pergi kantin beli makanan. Kalau yang ini pula dia bukan bercerita pasal macam satu cerita situasi, tidak, tapi dia bagi tahu cerita tentang aktiviti. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian, terima kasih love tu. Nurul Haida. Nasib baik Nurul Haida. Nasib baik kau masuk sekarang. Abang baru nak masuk cerita pasal ni, Haida, pasal buku ni. Okey, sekarang ni abang akan kongsi dengan kamu semua berkaitan tentang bahagian 2 bertemakan komunikasi bab 11, iaitu mengharung jeram. Tahu tak apa tu mengharung jeram? Macam mana mengharung jeram? Ya, mau tanya apa tu Aiman? Okey, untuk mengharung jeram, kamu tahu ke aktiviti lasak yang kalau kita pergi sungai, apa bayang air terjun ikut perahu, perahu kah? Bot. Yang bot, lepas tu ada orang pegang pendayung ramai-ramai pakai safety, pakai baju safety tu kan? Baju pelampung tu. Lepas tu dorang ada ketua dorang bercakap dan sebagainya. Kamu tahu kan? Kalau tahu bagi tahu, yang cuba mention. Tahu bang. Kan kalau kamu tengok cerita San Andreas yang The Rock berlakon tu, anak The Rock tu mati disebabkan ni aktiviti lasak ni, perahu yang di air terjun yang penuh dengan penuh dengan halangan, penuh dengan jeram-jeram ni macam begitu bah. Kamu tahu kan? Abang rasa kamu dapat tangkap ni. Terima kasih kepada 10 orang. 10 orang. Kalau dulu maintain 20 orang, tapi sekarang ni abang perasan maintain 10 orang. Apa maksud orang yang azan iqamat? Apa maksud? Okay, good. Terima kasih kepada Aida, tahu kan? Okay, memandangkan Aida pun tahu, Chloe pun tahu. Jadi, cerita untuk komunikasi, abang rasa kamu faham juga ni. Macam kalau abang cerita ni pun, macam abang beritahu, okay, bertemakan komunikasi. Lepas tu, cerita kita sekarang bab 11 berkenaan mengharung jeram. Mengharung jeram ni sebab mengharung jeram ni bahasa Melayu, tapi kalau bahasa Inggeris dia adalah aktiviti rafting. Rafting ni kan yang macam perahu yang kita ada ketua dan ada dia punya pendayung-pendayung yang lain di depan, dan kedudukan dia macam ni. Perahu bot ataupun perahu tu bot dia pun yang bot angin tu kan, bot yang macam belon tu macam ni kan. Orang, contoh dia ada 5 orang lah pendayung, 5 orang pendayung, seorang ketua dia tidak akan duduk paling depan, ketua dia akan duduk paling belakang, dan pendayung 4 orang, 2 di tepi. Okay, apa yang berlaku dalam cerita ni, ataupun bukan cerita lah, perkongsian daripada bab 11 ni adalah abang cuba baca dulu dia punya teks. Contoh
Okey, mengharung jeram adalah salah satu sukan yang tergolong dalam sukan berisiko tinggi. Memang sangat berisiko tinggi sebab dia kena pakai life jacket, lepas tu kena dengar arahan, lepas tu kena ada safety ataupun arahan-arahan yang dorang kena ikut, prosedur sukan yang sangat ketat sebab dia melibatkan nyawa. Ndak pula macam abang tak pernah tengok lagi yang rafting ni kan, kalau tengok di TV ke apa semua kan dorang ada pakai seat belt. Ndak pakai seat belt rasanya kan? Kah kamu pernah pergi? Macam dia, yang penting aktiviti rafting ni antara aktiviti yang memerlukan prosedur ataupun keselamatan yang sangat ketat. Jadi itulah sebabnya sukan ini syarat dengan standard dan prosedur yang perlu diikuti untuk memastikan keselamatan bersama. Dan pengajaran daripada kegiatan ini, pengajaran yang dalam cerita ini dia terus masuk kepada pengajaran. Contoh, pengajaran daripada kegiatan ini adalah kerjasama yang jujur dan bersungguh-sungguh daripada pasukan. Ketua ahli dia 4 orang kena dengar arahan ketua. Okey. Lepas tu satu-satunya alat yang diperlukan selain daripada perahu adalah dayung. Dorang perlukan sebab dorang ada satu poin yang dorang kena sampai. Jadi bila satu poin dorang kena sampai ni, untuk dorang sampai ke tempat yang dorang mau tuju, dorang kena selain daripada boat tu, alatan untuk dorang sampai ke sana adalah pendayung. Pendayung yang dorang pegang tu. Dayung digerakkan mengikut arah seorang pemimpin. Enemy Swift, Assalamualaikum. Lepas tu dayung digerakkan mengikut arahan seorang pemimpin atau kapten yang kadang-kadang menjerit dan berteriak untuk mengarahkan anak buahnya. Kepada kamu semua yang tahu cerita ni, macam kamu dapat tangkap cerita ni, tahniah. Sebab yang, mesti Abang Arin mau cerita pasal komunikasi. Apa yang aku dapat relate tentang aktiviti rafting ni, aku dapat sudah relate dengan kehidupanku. Kepada 7 orang ni kamu dapat tangkap sudah apa yang abang cuba sampaikan, tahniah. Tapi sekejap lagi abang akan jelaskan dengan kamu semua lah. Jelaskan dengan kamu semua berkaitan tentang penjelasan ataupun kesimpulan rumusan daripada cerita yang abang ingin kongsikan pada hari ini. Kau mungkin Anonymous. Macam ni sebut dia punya ni. Swift, abang panggil kau Swift lah kan, macam Taylor Swift. Swift, kau kasih kuat volume suaramu, volume handphonemu. Boleh jadilah. Sebab setakat ni suara abang jelas ke yang lain? Sebab si Swift ni tak dengar. Sebab Swift ni rasa tak pasal suara tak dengar ni. Si Swift tak dengar suara. Si Swift. Jadi terkadang kapten atau ketua ni dia akan terkadang menjerit dan teriak untuk mengarahkan anak buahnya yang 4 orang tadi tu untuk ke kanan ataupun ke kiri, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kadang-kadang kapten mengarahkan dengan menggunakan suara yang biasa. Ke sana sekejap. Ke situ. Ke sana sekejap. Macam itulah. Lepas itu dia kata si kapten kelihatan bersemangat terutamanya semasa menghadapi jeram yang berbahaya. Waktu ada satu jeram yang berbahaya ataupun tempat dorang liku-liku, dorang ada satu liku yang berbahaya, ketua kita ni akan kelihatan semangat sebab dia nampak ada satu liku-liku jalan yang perlu dorang lalui di situ. Jadi setiap orang dilarang keras mengambil inisiatif sendiri. Ini kamu kena tahu. Dalam kamu macam mengharung jeram dengan bot apa semua, dengan pendayung apa semua, anak-anak buah ni dorang tak boleh tak boleh bertindak atas arahan sendiri. Kalau dorang buat atas arahan sendiri, pastinya dorang akan terbalik. Kan coba kau bayangkanlah kan. Ini tiba-tiba kau buat semua orang tengah macam tahan ke kiri, kau pula tahan ke kanan. Kesian-kesian dia. Jadi irama dayung irama dayung tu mengikuti anak buah yang berada pada kedudukan paling hadapan sedangkan kapten berada pada kedudukan yang paling belakang. Setiap anggota dalam perahu itu tidak merasakan yang diri mereka dimarahi oleh kapten. Anak buah pula, dorang tak boleh rasa yang dorang ni balik, kena marah aku balik-balik kan. Kadang-kadang kan tadi dia akan kadang-kadang terjerit, kadang-kadang marah kan. Tak boleh macam cepat sentap ataupun cepat marah ataupun cepat terasa dengan apa yang kapten kita cakap. Sebab boleh jadi apa yang kapten kita larang tu semasa itu kapten tu yang paling jelas nampak. Dapat tangkap kan? Syahira Zubir, Assalamualaikum, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat mengubati rindu kau dengan kebisingan Abang Arin bila buat presentation depan kelas. Setiap anggota dalam perahu itu memahami yang mereka perlu menurut dan taat dengan standard keselamatan sepanjang perjalanan perahu itu. Bot itu tadilah. Jadi, itu cerita dia ringkas itu je. Ringkas dia begitu je.
Itu je cerita dia pasal bot, dengar arahan, apa tu tak boleh buat inisiatif sendiri dan sebagainya. Kamu doakanlah nanti abang beli mic, jadi abang taklah pegang begini selalu. Sebab abang sengaja pegang begini sebab suara jelas dan sedap didengar. Kamu sedap mendengar, nanti lepas ni abang dengar balik abang punya live ni, abang rasa seronok sebab suara abang jelas. Kalau kau perhatikan di YTC, apa tu YouTube channel abang, abang suka dengar suara abang yang begitu jelas tu. Mesti abang buat mesti ada satu benda yang abang maksudkan. Macam dalam YTC abang tu, abang dengar suara abang, jelasnya suaraku. Okay, terima kasih kepada yang sudah subscribe. Okay, kesimpulan ataupun rumusan daripada cerita Mengharung Jeram ini adalah boleh dikaitkan dengan mesti kamu yang tahu. Abang Arin mau cakap mau dikaitkan dengan kehidupan kan bang? Kan? Ada yang tengah menulis kah? Ada tengah kalang kabut menulis ke tu? Okay, kepada yang menulis, tahniah sebab kita geng. Abang tinggal sikit lagi buku abang. Tengok ni. Ini je helai yang tinggal. Yang selebihnya semua sudah tulis. Ini penuh ni dengan tulisan ya. Penuh ni. Tambirang. Okay. Abang jenis yang menulis bang. Lepas tu kita sudah masuk kepada kesimpulan ataupun apa yang kita boleh rumuskan. Cerita rafting, aktiviti rafting ini adalah kena dengan kehidupan kita. Kena lagi bila kehidupan yang berorganisasi. Berorganisasi ni bukan semestinya syarikat, tidak semestinya dalam persatuan, tidak semestinya dalam organisasi, syarikat, persatuan, kerja, bukan. Abang boleh kaitkan kehidupan ni dimaksudkan adalah aktiviti rafting ini adalah kehidupan menyeluruh, di mana dalam perhubungan pun begitu, dalam persatuan pun begitu, dalam organisasi semuanya pun begitu. Sebab dalam kita mau mencapai satu matlamat di hadapan, mesti ada orang yang lead. Macam kita mau capai satu matlamat. Okey, matlamat manusia semualah. Ya ayuhan nas ataupun ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman ni, matlamat semua orang di muka bumi ni. Kejap ya, abang dapat amaran daripada TV untuk memasang power bank. Sebagai manusia, matlamat akhir dalam hidup dia, setiap manusia ni adalah syurga. Jadi setiap kalau diumpamakan setiap daripada manusia ni dalam cerita aktiviti rafting ni, dorang di mana? Kedudukan dorang mana bang? Adalah 4 pendayung tadi. 4 orang pendayung tadi yang abang cerita, itulah manusia yang mau mencapai satu matlamat. Dan siapa ketua dia? Siapa ketua dia? So, siapa ketua dia yang faham keadaan anak buah dia? Siapa ketua yang yang tahu di mana matlamat? Siapa ketua dia tu yang tahu jeram tu begitu, liku-liku tu begitu, ataupun situ salah, sini betul, arahan aku ke sini dan sebagainya? Iaitu alhamdulillah, iaitu Nabi Muhammad, ataupun yang diutuskan oleh Allah, iaitu seorang lelaki, iaitu lelaki, iaitu Nabi dan Rasul, untuk memimpin manusia ke syurga. Kan, ada kalanya Nabi melarang untuk buat ini, ada kalanya Nabi suruh buat ini, ada kalanya Nabi marah sikit saja marah. Yang abang tahu Nabi Muhammad SAW, dia marah dalam keadaan dia diam je sampai keluar urat warna hijau di sini. Itu sih yang abang tahu. Kalau kamu tahu macam bang kau cerita bang kau ndak kau ndak tahu ke bang, ada bang Nabi marah. Cepat kasih tahu abang. Lepas tu abang cuba cari di buku rujuk opat mana Nabi marah. Tapi setakat yang abang tahu, pengajian yang abang ikut, Nabi Nabi pernah marah, tapi marah dia sekadar diam dia sampai keluar urat merah pula, urat hijau. Assalamualaikum Makcik Ratima. Assalamualaikum cik, sehat juga kita? Nasib baik aku ingat nama makcik ni. Assalamualaikum cik. Doakan anakmu tengah berlive dalam keadaan pakai seluar rumah tapi pakai baju Melayu. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada cerita kita Mengharung Jeram ataupun aktiviti rafting ni, iaitu perahu. Kepada yang baru masuk, kita bercerita tentang aktiviti
aktiviti lasak, iaitu perahu yang bot yang berisi angin. Lepas tu ada pendayung, ada macam contoh 5 orang, 10 orang ke, 5 orang lah kita ambil ganjil, 5 orang, satu jadi ketua, tapi ketua dia tidak duduk di depan, tapi ketua dia duduk di belakang, 4 orang pendayung di tepi-tepi untuk mendengar arahan daripada ketua. Dan terkadang ketua tu dia akan bagi arahan jelas, macam yang menjerit, kadang-kadang sayu-sayu, kadang-kadang kita yang 4 orang di depan ni dilarang sama sekali untuk mengambil tindakan secara inisiatif sendiri. Tak boleh. Sebab apa? Takut tidak mencapai matlamat di hadapan, ataupun mungkin terbalik perahu tu sebelum sampai ke tempatnya. Jadi kami sekarang bercerita kepada yang baru masuk lah. Sekarang ni kita sudah bercerita ke arah kesimpulan ataupun apa yang boleh dikaitkan dengan kehidupan. Jadi tadi berbalik kepada cerita, ketua tu kita umpamakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 4 orang yang ada di hadapan tadi adalah kita. Adalah manusia yang kita terkadang kita tidak boleh terasa dengan apa yang Nabi cakap, apa yang macam apa ni kita, sebab abang pernah kongsikan untuk live sebelum ini yang abang kata kita ni pengguna, kita ni hanya ikut sahaja apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang dan sebagainya. Sebab kalau kita rebel, dia kalau kita macam membangkang dan sebagainya, dia membuang masa. Sebaliknya better kita ikut saja. Lepas tu perkongsian ataupun ilmu baru-baru ni macam abang terbuka mata, rupanya dalam Al-Quran ini dia banyak melarang. Dia sangat banyak melarang kalau buat baik, semua orang boleh buat baik. Hatta orang jahat pun boleh buat baik. Benda buat baik, tidurlah. Macam contoh kan. Tapi tidak semua orang boleh tidak semua orang boleh amar ma'ruf nahi mungkar, iaitu tinggalkan kejahatan. Dalam Al-Quran banyak mengeluarkan perkataan melarang ataupun maksiat ni, ataupun benda-benda mungkar, benda-benda buruk ni, dia bukan sekadar kau jangan buat, tapi kau kena tinggalkan atau jauhkan. Kalau buat baik je lah. Buat baiklah kan. Baik dan kau dekat dengan baik. Tapi kalau jahat, bukan sekadar kau cegah, tapi kau jauhkan diri kau daripada tu. Maksudnya kau jauh lah. Buang ke contoh lah, tengok lampu ni kan. Apa tu? Oh, kejap. Boleh. Aku tinggal. Patah. Dah boleh pakai sudah. Dah boleh tadi buka. Okay. Nanti aku bagi tahu. Tengok iklan kan? Ada iklan sebab kami tengah sorry. Kami tengah kasih bagus kereta. Ada yang mau sumbang gak sih? Ini mau beli ni, tahu. Kita sekarang sudah 43. So abang kena habiskan secepat mungkin lah. Harapnya kamu doakan supaya sepupu abang yang tengah baiki kereta tu, dia macam lambat lagi tak apalah macam tu. Sebab abang mau gambar spare part kereta ni untuk bagi dengan dadi abang. Lepas tu mau bagi dengan mami abang, tapi mami abang tengah solat. Mami abang kalau solat lama. Dia baca Quran lagi, berzikir. Doakan mami abang. Amin. Okey. Dan berbalik kepada cerita kita tadi, mungkin ada orang macam apa tadi cerita yang abang ingat abang cuba ingat apa yang abang cakap tadi. Mungkin ada orang sebab kalau kita buat jahat ni, dia akan ketagih. Satu benda ketagih. Sebab contoh abang ceritakan, contohlah kalau aku tengok lampu ni kan. Aku terus yang aku mau buat maksiat. Contoh, buang. Dia bukan sekadar kau simpan macam yang kau tapuk, tak boleh. Sebab kalau kau sembunyikan, kau boleh cari balik. Kalau dalam kita sebagai manusia ataupun hamba Allah yang cuba untuk jadi lebih baik, kita bukan sekadar hindari kita daripada tengok benda ni untuk buat maksiat, tapi kita kena buang. Buang ni maksud tinggalkan. Itulah antara benda yang perlu kita dalamilah sebagai seorang umat Islam ataupun sebagai umat akhir zaman ni lah. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada cerita mengharung jeram ataupun aktiviti rafting ni, aktiviti lasak, iaitu satu perahu, ada pendayung dan sebagainya. Sebab kalau tengok dari segi kesimpulan dia ni, macam abang baca. Okey.
Bukankah secara lazimnya perjalanan kehidupan suatu pekerjaan, perjalanan kita dalam kehidupan ni, sesuatu pekerjaan atau ada persamaan dengan kegiatan rafting ni tadi, aktiviti rafting. Di tengah-tengah ombak ketidakpastian, semua pihak perlu tunduk dan taat kepada sistem, aturan dan prosedur yang berlaku secara tetap dan berturutan. Daripada ayat ni ayat buku lah, tapi secara abang boleh jelaskan, terkadang dalam hidup kita ni kita ndak boleh agak bah kita punya macam kesusahan kita yang kita lalui macam mana, kita punya kesusahan, kita punya kehidupan yang penuh dengan masalah dan sebagainya. Tapi terkadang orang yang nampak ataupun orang yang pernah lalui, sebab nabi-nabi ataupun kalau kita kaitkan dengan Islam lah kan, ataupun orang yang lebih berpengalaman, kalau kita cerita kepada cerita yang lebih berkhusus, terkadang kenapa macam kita cerita dalam organisasi lah, kenapa dalam organisasi ketua yang dilantik adalah ketua yang sudah berpengalaman 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Dialah ketua. Sebab apa? Ketua tu dia tahu jeri-peri dalam organisasi tu. Dia macam tahu kesusahan dan sebagainya. Jadi kepada orang-orang baru ataupun orang-orang bawahan dia yang ada dengan dia ni, dia boleh nampak okey, kita mau jatuh sudah ni, merundum sudah ekonomi kita dan sebagainya. Jadi ketua ni, setiap daripada kita, apa yang abang mau ajak dengan kamu semua adalah dalam aktiviti rafting yang kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita ni adalah kita kena saling bantu-membantu tanpa mempersoalkan apa orang buat. Macam itulah maksud abang. Kamu kena faham peranan sebagai seorang ketua tu payah. Jadi kalau dia sudah keluarkan satu arahan, kita kena patuh. Dan ketua pula dia kena faham juga orang bawah. Sebab itulah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia sangat memahami umat-umatnya. Sampaikan, cuba kau bayangkan, sampaikan dia bukan sekadar rindu, dia kata sampai dia macam apalah nasib umatku yang akan datang. Maksudnya umat yang tak tengok aku. Jadi macam apa persediaan yang aku mau bagi dengan dorang ya. Jadi kita ditinggalkan dengan syafaat, kita ditinggalkan dengan bulan Ramadan, kita ditinggalkan dengan ini abang kongsikan, abang tak pernah lagi kongsikan pasal kadang untuk kita menghargai seseorang tak perlu pun kita tahu biodata dia. Terkadang tak perlu pun kita tahu biodata dia daripada A sampai Z baru kau sayang dia. Tapi terkadang kita sayang dengan orang, kita cepat sayang dan tersentuh dengan orang disebabkan satu perkara, iaitu bila kita tahu pengorbanan dia. Jadi abang pernah dengar satu cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikongsikan di dalam Aikim, iaitu daripada Ustaz Al-Amin. Dia cerita 5 pengorbanan yang telah Nabi Muhammad tinggalkan kepada kita, ataupun pengorbanan yang Nabi Muhammad buat ni macam 5 pengorbanan atas doa Nabi Muhammad lah. Salah satunya kita umat Nabi Muhammad ni, antara paling istimewanya umat Nabi Muhammad ni adalah biarpun kita di pengakhiran, umat Nabi Muhammad kita ni kan di akhir. Kalau kamu masuk perhimpunan, siapa datang dulu dialah duduk depan kan. Siapa yang datang belakang lah kan. Tapi keunikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarpun kita berjuta-juta tahun sudah tinggal di belakang, tapi bila dihimpunkan perhimpunan terbesar manusia, umat Nabi Muhammad akan duduk paling depan, walaupun dia orang yang kalau ikutkan zaman dia paling belakang. Antara keistimewaan kita lah. Waalaikumsalam Kak Ji, tengah bagi pengisian, tinggal berapa minit lagi? 48 minit, kita ada 12 minit lagi. Jadi berbalik kepada cerita rafting activity ni adalah satu di mana dalam hidup berorganisasi, abang cerita dalam konteks berorganisasi lah. Dalam kita hidup berorganisasi, setiap organisasi yang dibuat mesti ada matlamat dan tujuan dia. Dan tujuan matlamat itu tercapai bila kita mempunyai ketua yang baik. Bila kita ada ketua yang baik, maka kita akan ada pengikut-pengikut yang baik. Okay? Dan terkadang ketua tu akan jadi baik juga disebabkan ada pengikut-pengikutnya yang baik. Sebab kalau kita telusuri semula macam perjalanan Nabi ataupun kita kaitkan dengan diri kita je lah. Sebab ketua ni kecenderungan dia akan nampak view sangat besar. Sangat besar. Maksudnya dia akan nampak sangat besar view dia. Tapi kalau pergi kepada macam kalau orang-orang bawah ni kebanyakannya orang-orang bawah ni, rata-ratanya orang-orang bawah ni dia akan fokus kepada apa kepakaran dia. Mungkin kepakaran orang bawah, dia ada ketua, tapi ketua dia, orang bawah dia orang yang hebat dari segi multimedia. So dia akan fokus multimedia aja.
Ada orang hebat pula bagian makanan, dia akan bagian makanan aja. Ini bila kita bercerita tentang organisasi lah. Sebab dalam satu organisasi ni, dia akan macam, bila dalam satu organisasi, kita ada matlamat yang paling besar kan. Tapi bila dipecahkan, kita minta untuk semua orang fokus dengan kepakaran, dengan kemahiran masing-masing. Dalam mengharungi jeram ni, dalam aktiviti rafting ni, kita sebagai seorang ketua, ni peranan ketua lah, dan terutamanya lelaki-lelaki yang ada di dalam ni, ketua kita sebagai ketua, kita kena tahu anak-anak buah kita ni, dia orang punya kehebatan, dia orang punya kepakaran, supaya bila kita masuk dalam cerita organisasi, kita boleh masukkan orang yang tepat berada di tempat dia. Contoh, dalam organisasi itu perlukan ada unit multimedia, so kita masukkan dia ke dalam unit multimedia supaya unit tu laju bergerak. Maksudnya sebagai ketua ni, ketua paling penting adalah dia kena faham anak-anak buah. Sama juga bila kita ni lelaki-lelaki semua yang ada di dalam ni, kena persiapkan diri untuk jadi bakal pemimpin, bukan sekadar pemimpin kepada keluarga, tapi pemimpin diri sendiri. Itulah zaman-zaman muda kita sekarang ni, zaman-zaman bujang, macam abang sekarang umur 28 tapi still bujang. Abang ambil peluang untuk abang membujang ni dalam keadaan untuk persiapkan diri suatu hari nanti bila aku sudah diizinkan berkahwin ataupun berorganisasi, ketua dan sebagainya, aku cuba banyak memimpin. Pandai memimpin. Sebab ketua yang baik ni dia akan pandai memimpin. Sebab lelaki ni kudrat dia kuat bah. Lelaki ni macam tenaga dia lebih. Jadi kita kena asah diri kita untuk pandai memimpin, supaya dalam satu organisasi ataupun dalam satu persatuan ataupun dalam satu kelompok, kita dapat pimpin kelompok tu dengan baik. Dapat kan? Gitulah, panjang pula. Alhamdulillah. Dan juga Yelah, kadang hidup kita ni akan kecundang kalau macam aktiviti rafting ni kita kaitkan dengan cerita pasal kalau kita macam, sebab kita akan cepat lemas ataupun hanyut ataupun tidak terbawa ombak arus apa semua kalau kita cuba untuk tidak dengar arahan. Kenapa abang tekankan tentang cerita pasal mendengar arahan? Kadang kita mendengar arahan tu bukan disebabkan arahan dia tu betul, tapi bila kita orang yang patuh ni, satu keunikan orang yang patuh adalah orang yang patuh ni sentiasa kecenderungan mendapat berkat tu dapat. Kau patuh je lah dengan apa-apa arahan. Contohlah kan kau minta pendapat, minta nasihat. Jalan mana okey? Jalan A atau B? Tiba-tiba orang yang tua ni dia kata, jalan A dan B. B ni okey. Lepas tu kau dalam hati, tak mau aku jalan B, tapi aku mau jalan A, best bah A. Tapi kita punya akur je, tak apalah, aku ikutlah jalan B ni. Sebab atas nasihat orang tu, kita akan mendapat, bukan sekadar satu, of course kita patuh pada arahan dia. Kedua pula, kita akan mendapat berkat. Senang je dalam hidup ni, kalau kau mau tenang dan sebagainya, tak payah manusia lah, Allah lah. Kau ikut je peraturan dia, kau ikut je apa yang Allah suruh, maka kau akan mendapat keberkatan daripada Allah. Lepas tu, abang baru tadi ada tengok live Kak Fin. Live Kak Fin, abang antara istiqomah lah juga abang join live Kak Fin. Sampai Kak Fin sendiri pun, Kak Fin Jamal kepada yang mau tahu, dia tahu sudah abang selalu join live dia. Dan ada intipati ilmu yang Kak Fin kongsikan tadi. Antaranya dia cakap Redo, tenang, syukur, jujur, apa lagi, takwa, apa lagi, lapang dada. Tapi kita pergi kepada perkataan paling besar adalah redo. Redo ataupun ketenangan dalam hidup kita, keredoan kita akan alami bila kita berhenti bertanyakan kenapa. Kenapa aku begini? Kenapa okey, tak payahlah kamu, tak payahlah kaitkan kamu, tak payah kait abang je. Kenapa aku lembut Kenapa aku tua Kenapa aku tak kahwin lagi? Kenapa aku tiada harta? Kenapa aku ni? Kenapa? Kalau kau keep asking why in your life, sepanjang hidup kau tanya je kenapa, di situ redomu semakin kurang. Sudahlah, redomu semakin kurang, sangka buruk kau makin tinggi, tidak tenang kau semakin tinggi, jiwa kau semakin tak aman dan sebagainya. Sebab kalau kita redo ni dekat dengan sabar. Salah satu yang abang puji dengan alhamdulillah, satu doakan juga supaya Kak Fin jadi ahli syurga. Lepas tu dia tarik kita semua. Kak Fin cakap, Allahumma salli ala Muhammad. Terkadang apa masalah yang ada dalam hidup kita, tak perlu tanya orang, kenapa aku hidup begini? Kau rasa-rasa kalau aku buat begini, Allah redha kah? Tak payah. Salah satunya adalah, kalau kita ada benda yang diuji, kalau ada benda yang sangat menguji hidup kita ataupun
masalah yang menghempap diri kita, tugas kita adalah tahan supaya pahala tu berganda-ganda. Wah, tahan je. Sebab apa? Kalau kita pergi mengadu dengan orang apa semua, takut-takut orang yang kita pergi adukan tu dia curi semua pahala kita. Macam yang, oh patutnya kau ni begini bakau, kau gini. Kita punya, oh iya kau. Dia dapat pahala kita. Kita sudah macam, apa? Kita macam tak mengharap 100% pada Allah. Itu antara benda yang abang terbuka minda juga. Oh, dan macam adik-adik abang yang ada baru-baru ni, masa abang live fasa 3 hari yang pertama tu, dorang kata abang dah okey ni. Lepas tu malam dia tu kami ada video call, dorang tanya abang okey ke apa semua. Ataupun tahan kau ni sudah berbulan-bulan tahan, kau nampak sudah hikmah dan sebagainya. Bila sudah kau rasa sudah keluar daripada masalah tu, lepas tu kau kongsi. Ini daripada Ustazah Fatimah Syarha. Dia kata dalam mengadu ataupun meluahkan masalah kau, pastikan masalah tu kau selesaikan dulu sendiri. Bila sudah ke arah mau selesai ataupun sudah selesai, baru kau kongsi. Dapat tangkap kan adik-adik yang dirahmati Allah sekalian kan? Oh, cerita pasal berkat ni, tapi kita cerita pasal redha pula. Jadi redha akan sampai ke hatimu, kepada kamu semua 6 orang yang ada di dalam ni. Redha akan sampai ke hati kamu 6 orang dan juga hati abang yang ke-7 ni, ke-8, sebab pada 7 orang lah, ke-8 orang ni. Redha kita akan capai dalam hati kita bila kita sudah mula sudah tidak mempersoalkan kenapa. Tak payah. Sebab mesti dalam surah Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh aku uji manusia itu, Allah ni menguji kita mengikut kemampuan kita. Dan semestinya kalau ujian tu mendatang pada kita, Allah tahu kita perkara pertama kita fikir terus, oh aku dah kena uji ni sebab Allah faham ni. Allah tahu ni aku mampu ni. Dan jangan sesekali kata, ish aku tak mampu. Tak mampu tu adalah hasutan syaitan. Ataupun bang di bulan Ramadan bang ada syaitan. Oh, nafsu kau tu yang tengah berbisik, iaitu didikan daripada syaitan untuk mengatakan yang kau tidak mampu. Kita semua mampu. Itu je abang boleh cakap. Alhamdulillah. Seronok pula kan berkongsi begini kan. So untuk aktiviti rafting ni, cuba kaitkan dengan diri kita lah. So kamu, sebelum kamu redha, sebelum kamu tenang, sebelum kamu aman, sebelum kamu jujur, sebelum kamu syukur, adakah kamu orang yang mendengar arahan? Kamu orang yang patuh? Kamu orang yang setia? Kamu orang yang bersyukur? Tapi kalau kamu sentiasa keep asking why, memang masa itu redha pun tak mau dekat. Senang je. Macam Idin baru kongsi, abang ada kongsi dalam abang punya IG story. Idin kata pasal Allah sayang. Senang je. Sebagai manusia pun, kalau kita sayang dengan seseorang ataupun kita disayang oleh orang, lepas tu kita ikut je apa yang orang yang sayang kita tu dia ikut, dia pun sayang kita. Orang yang sayang kita tu kadang-kadang, kau mau handphone kah? Kakak belanja lah kau makanan. Sebab apa? Kita disayang. Bila disayang ni kan, dia akan ada kejutan-kejutan yang akan dibagi tanpa kita minta. Okay? Macam jugalah 8 orang di dalam ni. Macam kamu semua 8 orang yang setia daripada mula live tadi sampai sekarang. So antara sayang yang Allah bagi dengan kamu adalah mungkin, aku dapat jawapan, daripada abang cerita ni adalah tujukan kepada orang A. Tapi sekali kamu dengar, iya kan, benda ni boleh di-apply untuk orang B. Maksudnya kamu boleh, kamu boleh kaitkan dengan kehidupan kamu. So segala jawapan, segala perkongsian abang, kamu boleh kaitkan dengan diri kamu. Jadi abang tak berniat untuk kasih habis tepat pada waktunya, tapi abang kasih habis awal lah, sebab selalu terpotong. Jadi terima kasih kepada yang mendengar. Orang tenang selalu menang, orang beriman jiwanya aman, orang jujur selalu bersyukur. Untuk redha, stop.
keep asking why. So banyaklah mengadu pada Allah. Bye.